Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu Rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahu azim. InsyaAllah seperti yang diminta pada tengah hari ini, kita bahas sedikit sebanyak berkaitan dengan isu kalimah Allah yang menjadi polemik lebih kurang sekurang-kurangnya sedekat. Dan isu ini kita perlu perhalusi. Kita tak bahaslah dari sudut undang-undang, sebab dari sudut undang-undang itu kita perlu rujuk pengamal undang-undang. Tapi pada tengah hari ini kita akan bahas dari sudut kronologi agama, kronologi sejarah agama, penggunaan kalimah Allah itu, dan apakah sikap yang tepat lagi cermat untuk kita menguruskan isu ini. Pertama sekali, isu ini dikemukakan oleh penganut Kristian. Penganut Kristian yang dari sudut sejarahnya mereka telah pun menggunakan istilah Allah. Jadi untuk kita memahami hakikat ini, kita perlu faham betul-betul bahawasanya agama yang asal bagi manusia, bagi penduduk dunia ini adalah Islam. Agama asal sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam dan kesemua Nabi dan Rasul membawa agama Islam. Itu poin yang sangat penting. Adapun agama-agama yang lain, sama ada agama yang disifatkan sebagai agama langit ataupun agama-agama lain, agama itu walaupun disebutkan sebagai agama purba, seumpama agama Hindu, itu merupakan agama baru yang baru muncul hasil daripada penyelewengan yang berlaku ke atas manusia, yang mana asal usul agama manusia itu adalah Islam. Maka disebabkan itu tak pelik kalau kita dapati dalam agama-agama yang lain terdapat unsur-unsur Islam. Tak pelik. Unsur cara beribadat, unsur akhlaknya, unsur ritualnya, bahkan perkhabaran berkaitan dengan sang penyelamat, perkhabaran berkaitan dengan Nabi yang terakhir, itu syarat ada dalam wacana agama-agama lain. Jadi kalau kita faham sejarah itu, kita dapat gambarkan kenapa agama-agama lain pun ada elemen-elemen yang kelihatan Islam. Dan dalam isu ini, hatta kalimah Allah itu sendiri pun ada dalam agama-agama selain daripada Islam. Sebab apa? Sebab asal agama yang dianut oleh manusia adalah Islam. Dan selepas berlaku penyelewengan demi penyelewengan, memunculkan agama baru. Ini perkara yang penting untuk kita faham. Kalau kita nak faham isu ini dalam keadaan kita tak clear lagi
kita masih lagi berpegang dengan naratif kononnya agama Islam ni agama yang terakhir. Kononnya agama Islam ni Nabi Muhammad datang barulah bawa agama Islam. Kalau itulah riwayat sejarah agama yang kita pegang, kita takkan boleh faham relevansi isu kalimah Allah. Baik. Jadi termasuklah agama Kristian. Agama Kristian asalnya agama Islam. Agama Yahudi asalnya agama Islam. Maka tak pelik kalaulah dalam pengamalan agama mereka ini kita dapati mereka gunakan juga nama Allah. Baik. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, saya cari tadi lebih kurang dalam Al-Quran menegaskan sebanyak berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 ayat yang Allah gambarkan kepada kita bahawasanya Nabi ini bukan diutuskan untuk memperkenalkan nama Tuhan kita Allah. Nabi tak diutuskan begitu. Tapi Nabi diutuskan untuk memperbetulkan tanggapan masyarakat ketika itu berkenaan Allah. Maksudnya masyarakat waktu itu dah kenal dah kalimah Allah, pakai kalimah Allah. Sama ada Yahudi, sama ada Kristian, sama ada musyrikin Quraisy, mereka tu dah guna nama Allah. Tapi tugas Nabi ni meluruskan Allah yang sebenar, bukan macam yang kau cakap, bukan yang macam kau faham. Ini kita boleh lihat dalam 6 ayat. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Sekiranya kamu semua bertanya, kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengawal peredaran matahari dan bulan? Sudah pasti mereka kata Allah yang buat segala benda tu. Maka Allah katakan, dan ini merupakan tuduhan, ifk. Dalam perbahasan yang lepas kita dah sebutkan, kita dah bahaskan istilah al-ifk. Mereka menuduh Allah dengan sifat yang tak kena dengan Allah. Jadi dari sudut kenal nama Allah itu, mereka kenal dan mereka menggunakan nama Allah. Tapi yang jadi isunya adalah mereka menyifatkan Allah itu dengan benda yang tak kena. Sebab itu dalam Quran kita akan dapati kalimah Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa fungsi kalimah Maha Suci Allah itu? Fungsinya adalah ketika puak-puak musyrikin ataupun ahli kitab mereka menyifatkan Allah dengan sifat yang tak betul, maka dibalas dengan Subhanallah, Maha Suci Allah, amma tasifun. Apa yang kau sifatkan kepada Allah tu tak kena. Allah suci, Allah tak macam tu. Allah tak macam tu. Jadi isunya bila Nabi diutuskan, bukan Nabi memperkenalkan kepada masyarakat Tuhan kita nama Allah, bukan begitu. Tetapi misi Nabi ni, Tuhan kita semua namanya Allah, tapi Allah yang sebenar bukan macam yang kamu faham, kerana kamu dah lama tercemar. Ini dalam surah Al-Ankabut. Ayat yang lebih kurang sama dalam surah Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil ardi min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Ini ayat-ayat ini semua Allah mengapungkan persoalan dari sudut mereka percaya yang kawal langit bumi, yang kawal peredaran planet, yang turunkan hujan apa semua itu Allah punya kerja. Jadi dalam ayat ini, sekiranya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan hujan, air dari langit? Siapa yang menghidupkan tanaman atas tanah selepas daripada matinya? Mereka akan jawab, la yaqulun Allah. Mereka jawab Allah yang buat segala benda.
Itu Al-Ankabut ayat 63. Surah Luqman ayat 25. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila kamu tanya kepada mereka siapa cipta langit dan bumi, mereka kata Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah alhamdulillah, tapi kebanyakan mereka tak tahu. Salah anggap terhadap hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila kamu tanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka tetap jawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifat. Panjang ayat Allah sebutkan betapa mereka bila ditanya keajaiban-keajaiban alam dan aturan alam, mereka katakan Allah buat segala benda. Tapi mereka menyifatkan Allah dengan sifat yang tak betul. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalqahunna al-azizul alim. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 9. Ayat surah Az-Zukhruf ayat 87 pun begitu. Wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunna Allah. Terdapat 6 ayat yang Allah menjelaskan misi Nabi ini bukan nak perkenalkan kepada masyarakat sama ada musyrikin Quraisy ataupun Yahudi dan Kristian Tuhan kita nama Allah tau. Bukan, mereka dah maklum dah. Tetapi misi Nabi adalah untuk mensucikan sifat Allah yang didakwa oleh musyrikin Quraisy, oleh Yahudi, oleh Kristian. Jadi musyrikin Quraisy ni asalnya orang Islam ke orang kafir? Asalnya orang Islam. Musyrikin Quraisy ni sejarah bangsa dan agamanya daripada jalur Ismail bin Ibrahim, keturunan Nabi Ismail, musyrikin Quraisy. Tapi sejak bila mereka jadi musyrikin ini? Usaha ini dibuat oleh Amru bin Luhai. Dialah yang antara yang memperkenalkan kepada masyarakat Arab Quraisy tentang berhala. Dan kita perlu faham apa falsafah di sebalik berhala musyrikin Quraisy itu. Sebab itu Al-Quran merakamkan, bila tanya pada mereka siapa Tuhan yang sebenar, menciptakan langit bumi, buat siang malam, musyrikin Quraisy ni sebut Allah. Tapi kenapa ada berhala? Ini masalah mereka. Mereka melakukan kesyirikan. Kerana apa? Mereka beranggapan Allah ni agung sangat. Jadi kalau kita nak minta hajat-hajat kita selaku manusia yang kerdil ni, tak padan minta pada Allah yang agung ni. Justru Allah ni kena ada AJK dia. Kena ada pembantu dia. Maka disebabkan itulah mereka mewujudkan berhala-berhala. Setiap berhala itu ada portfolionya. Sebab itu ketika perang Badar, Abu Jahal berdoa directly. Berdoa, wahai Allah, tolonglah kami nak lawan orang yang sentiasa menghina anutan nenek moyang kami, memecah belahkan kami. Abu Jahal doa, wahai Allah, waktu dulu, Allahumma, wahai Allah. Bermaksud mereka tahu Allah Tuhan yang sebenar tu Allah. Berhala tu memang mereka sebut berhala. Tetapi berhala itu bagi mereka sebagai zulfa, sebagai andad, sebagai perantara, sebagai AJK sahaja. Dan ini masalah mereka. Mereka tidak mengesakan Allah. Mereka tidak menumpukan segala sifat kekuasaan itu hanya pada Allah. Mereka letakkan Allah tu kena ada pembantu, kena ada AJK juga. Jadi sebab itu masalah-masalah mereka minta pada berhala-berhala itu. Tapi bila mereka dah
dah tak ada jalan dah, ataupun mereka merasakan selama ni minta tolong pada berhala tak jadi apa, barulah mereka minta pada Allah direct. Ini masalah syirik yang berlaku dalam kalangan musyrikin Quraisy. Jadi itu yang Nabi lawan. Sebab itu sejak daripada zaman Nabi, kalau kita baca sirah pun, kita akan dapati penggunaan nama Allah itu memang digunakan. Begitu juga Kristian. Sejarah Kristian, macam mana Kristian itu boleh jadi Kristian? Agama Kristian itu tidak wujud ketika hayat Nabi Isa. Ketika hayat Nabi Isa tak pernah ajar agama Kristian. Nabi Isa ajar agama Islam. Bersama dengan 12 orang Hawariyun, pembantu-pembantu pengikut setia Nabi Isa, itu dia bawa agama Islam. Tapi sejak bila agama Kristian ini muncul? Apabila anak-anak murid Nabi Isa itu zaman mereka dah habis, maka Yahudi menyusup masuk dalam kalangan masyarakat Islam, berlakon sebagai tokoh. Kalau istilah kita ini, berlakon sebagai tok guru, berlakon sebagai syekh, berlakon sebagai maulana, pak kiai. Dia berlakon, nyusup masuk, bawa falsafah beragama yang menganggap bahawasanya apabila kita beribadat kepada Tuhan, kita akan bersatu dengan Tuhan. Dan daripada kefahaman inilah yang membuat konflik pemikiran dalam kalangan saki-baki pengikut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa waktu itu. Puak-puak yang terpengaruh dengan Yahudi yang berlakon sebagai tok guru itu, namanya Paul ataupun Paulus. Yahudi, dia berlakon mempercayai bahawasanya Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan, dan Allah itu memiliki anak namanya Isa, dan Jibril itu sebagai ruh Tuhan. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu proses yang berlaku. Apabila berlaku pertelingkahan antara kepercayaan itu, maka pada tahun 325 Masihi, 325 Masihi bermaksud 295 tahun selepas Nabi Isa diangkat, barulah digazetkan kepercayaan yang menjadi dasar kepada agama Kristian, bahawasanya Isa itu anak Tuhan. 295 tahun. 265 tahun melalui ada satu persidangan, Council of Nicaea tahun 325 Masihi. Rom menganjurkan, dah kamu ni dah pening sangat, mana satu kita anjurkan buat satu polisi dasar yang menjadi agama kerajaan Rom ketika itu. Maka daripada Council of Nicaea itu memunculkan satu doktrin rasmi bahawasanya Isa tu bukan semata-mata Nabi, tapi sifatnya adalah sebagai anak Tuhan. Jadi daripada perkembangan itulah kita akan faham kenapa mereka agak dekat dengan Islam. Sebab asal mereka Islam. Timbul persoalan, kenapa masyarakat Kristian bila sampai ke negara kita umpamanya, mereka tak guna nama Allah, sedangkan dari sudut sejarah mereka dah sedia guna nama Allah. Hatta kalau kita baca Al-Quran pun, Al-Quran menggazetkan mereka guna nama Allah juga. Sebab apa? Sebab agama Kristian ini ia berkembang melalui Empire Rome. Empire Rome yang banyak menggunakan istilah Latin, banyak menggunakan istilah Greek.
Jadi agama Kristian ni agama yang agak agak pelik juga, sebab agama yang nama agamanya muncul kemudian. Agamanya muncul 265 tahun selepas zaman Nabi Isa. Itu dah pelik kan? Kemudian istilah Kristian itu bukan lepas tahun 325 Masihi itu terus ada istilah Kristian. Kerana ketika itu istilah agama banyak menggunakan istilah kalau dalam bahasa Arab Masihi, agama Masihi, agama Nasrani. Masihi ini Masih lah, Masih Isa bin Maryam, seorang yang menghapuskan kebatilan, ini Al-Masih. Nasara ambil daripada kota lama yang menjadi tempat asal Nabi Isa, Nasara, Nazaret. Itu yang kalau kita baca Al-Quran disebutkan istilah Nasara, Masihi. Itu. Dan waktu itu memang tidak dinafikan, mereka gunakan nama Allah. Tetapi perkembangan agama itu dijalankan oleh Empire Rome yang banyak menggunakan istilah Latin, istilah Greek. Lama-kelamaan Allah itu mereka tak guna. Sebab itu Kristian datang ke negara kita melalui mana? Melalui Portugis, Belanda, British lah kan. Datang ke negara kita, dia tak bawa nama Allah itu, tapi dia nak bawa nama God itu. Sebab agama Kristian ni, Nabi Isa ni orang Bani Israel, duduk di Asia Barat. Tapi yang memperanankan penyebaran agama Kristian adalah masyarakat Barat. Baik. Jadi dari sudut terminologi, istilah Allah itu kita tidak nafikan, memang mereka guna sejak daripada awal, bukan baru-baru ni. Sejak daripada awal. Ini kita boleh lihat di dalam Al-Quran. Sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita masalah kita orang Islam dengan penganut agama lain, khususnya Yahudi dan Kristian. Bukan isu Allah tak Allah, tapi isu kefahaman mereka terhadap Allah itu beza. Ini dalam Al-Quran Allah katakan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab, marilah sama-sama kita sepakat dengan kalimah yang sama. Dengan kalimah yang sama. Bainana wa bainakum. Sama, kita ada persamaan. Apa? Common apa? Common language, right? Kata common faith, dia tak sampai tahap itu kan. Jadi jadi interfaith pula kan. Ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Jadi Allah kemukakan iman. Wahai Muhammad, seru pada ahli kitab itu, cakaplah, jom kita sama-sama sepakat pada kalimah yang sama. Kalimatin sawa, kalimah yang sama. Bahawasanya Tuhan kita adalah Allah. Kita tidak mengabdikan diri selain daripada Allah, dan kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Ini masalah mereka. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak menjadikan pendeta agamawan. Agamawan kita ini autoritinya lebih tinggi daripada Allah. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Maka kalaulah mereka berpaling, saksikanlah bahawasanya kami ni orang Islam. Kami ni orang Islam. Jadi dari sudut penggunaan istilah itu bukan masalah sejak dahulu, tetapi kefahaman. Kefahaman dan dakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat Al-Quran yang lain. Allah memang menyatakan penganut agama-agama yang lain ini, walaupun mereka ni syirik, kafir, tapi rumah ibadat mereka sebut nama Allah. Ini Allah katakan, walaula daf'ullahi an-nasa ba'duhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsiran.
Ha? Allah katakan, dan walaula daf'ullahi nas, kalaulah sesama manusia itu tak saling bertempur, tak saling berlawan antara satu sama lain, lahuddimat, akan dihancurkanlah, sawami'u wa bi'u wa salawatun wa masajid, akan dihancurkan apa? Rumah ibadat. Rumah ibadat kecil pun dihancurkan, rumah ibadat besar pun dihancurkan, masjid pun dihancurkan. Yang mana rumah-rumah ibadat itu yuzkaru fiha smullahi katsira, yang mana rumah-rumah ibadat itu dizikirkan nama Allah dengan kadar yang banyak. Bukan sekadar masjid, tapi gereja, sinagog Yahudi disebutkan, dan Allah sebutkan terang-terang, yuzkaru fiha smullah, dizikirkan padanya nama Allah. Nama Allah. Jadi sebab itu dalam isu ini, kalau kita nak ambil angle mereka tak boleh guna, kan? Mereka tak boleh guna semata-mata Allah tu milik kita saja. Susah nak menang. Susah nak menang. Sebab apa? Sebab dalam sumber agama Islam pun membuktikan mereka dah guna dah. Sejak daripada awal, sejak daripada kemunculan Nabi SAW, mereka dah guna. Jadi kalau kita nak ambil angle puak-puak tu tak boleh guna. Sebab apa? Allah ni untuk orang Islam je. Susah. Memanglah untuk sementara waktu kita boleh bergelut pada sudut itu, tapi untuk jangka masa panjang, kalaulah wacana ini diteruskan, susah nak menang. Sebab dalam sumber agama kita pun menyebutkan perkara yang sama. Yahudi, Kristian guna nama Allah. Walaupun Yahudi hari ini mereka tak guna nama Allah, mereka sebut nama apa? Antaranya dia ada beberapa istilah yang merujuk pada Tuhan, Elohim. Apa? Dua tiga istilah juga yang Yahudi guna. Tapi bila ditanya dan bila diubah bahasa Ibrani itu kepada kefahaman bahasa Arab, dia tak guna nama Allah juga. Dimaksudkan dengan Allah juga. Jadi dari sudut kedudukan nama Allah, ataupun seakan-akan nama Allah ni milik orang Islam sahaja, kalau kita nak guna alasan itu sebagai propaganda, ya sementara waktu boleh, tapi untuk jangka masa panjang tak boleh. Dia tak berpanjang. Sebab dibuktikan dengan perkara-perkara tadi. Cuma isu ini kita perlu berhalusi dari sudut propaganda machinery. Itu tepat. Dari sudut itu tepat. Kerana khususnya penganut agama Kristian, selama daripada ini mereka tak ada masalah pun guna istilah God ataupun istilah Tuhan dalam ritual, dalam pengamalan agama mereka, dalam pembelajaran agama mereka. Mereka tak ada masalah. Kita tolak tepilah kalau dekat Kristian kat negara Arab tu memang mereka sebut Allah. Hatta kalau kita borak-borak dengan orang Kristian, seumpama dekat Mesir, seakan-akan macam tak ada beza sangat kita dengan mereka ni. Cara sebut, dia orang pun sebut Bismillah juga. Bismillah, Subhanallah, tangan ada salib. Sebab Kristian Ortodoks kat Mesir ke kat negara-negara Arab ni, dia selalu ada tatu salib membezakan. Mereka sebut Allah. Tak peliklah sebab mereka ni orang Arab. Tapi Kristian di negara kita, sejak daripada dulu mereka tak ada masalah sebut Tuhan, sebut Allah. Mereka tak ada masalah. Maka sejak kebelakangan ini timbul desakan untuk nak guna nama Allah. Itu yang perlu kita ragui. Kenapa dulu boleh, sekarang tiba-tiba nak tukar pula guna nama Allah. Sebab apa?
Jadi kalau kita lihat apa yang telah berlaku seumpama di Indonesia. Di Indonesia kan Tuhan Allah. Implikasinya menyebabkan orang Islam itu sendiri akhir sekali larut. Ini masalah yang sebenar. Baik, kalau kita nak tengok dari aspek rancangan musuh Islam, memang ada asasnya. Mereka nak guna nama Allah supaya dapat menjebak orang-orang Islam agar jinak dengan agenda misioneri mereka, dan lama-kelamaan boleh tarik orang-orang Islam masuk ke dalam agama mereka. Itu kalau kita tengok di Indonesia. Kalau kita tengok di Borneo, perkara itu yang berlaku. Sebab itu isu kalimah Allah ini orang katakan itu Sabah Sarawak sahaja. Tapi kalau kita tanya kawan-kawan daripada Sabah Sarawak yang terlibat dalam dakwah di Sabah Sarawak, pemurtadan itu biasa. Jadi implikasi itu yang kita bimbangkan. Pada perspektif agenda mereka tidak dinafikan. Itu saya baca dalam kitab Al-Qardawi Al-Marhum, katakan Missionary Kristian menumpukan fokus agenda missioneri mereka. Yang pertama Afrika. Tempat-tempat, sebab mereka banyak duit. Jadi mereka pergi kat tempat-tempat orang yang perlu duit ni, perlu bantuan ni. Yang pertama Afrika, yang kedua Borneo. Borneo. Sebab itu waktu mula-mula balik daripada Mesir, memang saya sukalah ulang alik ke Sabah tu, dakwah ke pedalaman. Masalah murtad itu sebenarnya meruncing. Jadi kalau kita nak katakan orang Sabah Sarawak dah biasa guna, asal kita nak bising-bising, dia dah biasa guna. Tapi kita kena tengok implikasinya apa. Implikasinya bukan andaian, bukan jangkaan, tapi benda yang dah berlaku. Itu satu, itu masalah dia orang. Dia orang punya agenda. Masalah kita suka bangga. Negara kita ni multi-racial, multi-religion. Kita suka bangga gitu. Kita suka negara kita ni negara berbilang bangsa, berbilang kaum, harmoni, tak ada masalah. Tetapi ada satu sudut, tuntutan ilmu yang sepatutnya kita menjuarai tuntutan tersebut sesuai dengan keadaan negara kita ni banyak agama, kita tak mainkan peranan itu. Apa benda? Sebab apa kita takut orang Kristian nak guna nama Allah ni? Sebab utama kita takut orang Islam akan terpengaruh. Betul tak? Itu. Jadi di sebalik kebimbangan kita sebenarnya ada kelemahan. Kelemahan apa benda? Kelemahan kita tidak mempersiapkan persiapan yang cukup untuk orang Islam ini bergelut dengan wacana teologi agama. Sedangkan negara kita ni negara banyak agama. Bila negara banyak agama, antara ilmu yang perlu dihidupkan adalah ilmu perbandingan agama. Tapi kita agak apologetik dari sudut itu. Bila kita nak bahas perbandingan agama, kita apologetik. Kita rasa macam nanti kan menyinggung, nanti mengecilkan hati orang. Apabila kefahaman terhadap perbandingan agama, asas teologi agama itu tak berlaku dalam kalangan masyarakat kita, seumpama ilmu fardu ain yang diterapkan sejak daripada kecil, menyebabkan bila datangnya tuntutan-tuntutan macam ni, kita rasa tak sedia. Jadi dari satu sudut muhasabah juga untuk kita. Kalaulah masyarakat kita ini telah diterapkan ilmu perbandingan agama pada kadar yang sesuai lah. Macam sejak daripada sekolah rendah kita dah didedahkan sifat 20. Nanti orang kata
ilmu perbandingan agama ni tinggi. Takut orang kita tak faham. Cuba tanya, sifat 20 tu tinggi ke rendah? Tinggi. Benda itu benda falsafah tu. Lepas tu waktu kecil tak faham. Ada lawan yang tiada. Kenapa kena belajar benda tu? Betul tak? Sifat mustahil, sifat wajib, tak faham. Siapa sini yang boleh jamin waktu kecil belajar dulu tu faham? Kaunuhu tu apa benda tu? Okay. Benda tinggi, tapi dek kerana kita ada iltizam, tinggi pun tinggilah. Yang penting kena faham. Untuk fardu ain, tauhid, akidah kita. Tapi bila kita sebutkan ilmu perbandingan agama, kita terus tinggi. Dia lebih pada apologetik. Dan pengalaman kalau kuliah pun mendapati berapa ramai orang Islam yang masih lagi memahami sejarah agama dengan naratif yang terseleweng. Suka saya sebutkan apa benda antaranya. Kononnya agama Islam ni agama paling bongsu, paling terakhir. Kononnya dulu Allah bagi agama Yahudi. Kemudian Allah mansurkan agama Yahudi, Allah datangkan agama Kristian melalui Nabi Isa. Kemudian Allah mansurkan agama Kristian, baru Allah datangkan agama Islam. Berapa ramai orang Islam yang faham benda macam tu? Kalau perkara yang basic seumpama itu pun keliru, maka bila dikemukakan isu kalimah Allah, orang kafir guna nama Allah, lagi keliru. Itu yang membuatkan kita bimbang. Jadi ada beberapa perspektif. Ada beberapa perspektif. Dari sudut sejarah agama kita tak boleh nafikan, dan kita kena faham betul-betul kronologinya macam mana. Dari sudut agenda missionary Christian, kita tak boleh buat kaedah. Kita tak boleh anggap benda tu tak ada, kita je yang buruk sangka. Benda tu wujud. Dan yang ketiga, masalah kalaulah kita dah diterapkan berkaitan dengan perbahasan perbandingan agama sejak daripada kecil, kita takkan ada masalah. Orang nak claim nak guna nama Allah, takkan ada masalah. Sebab kita dah tahu, orang kita dah clear. Allah yang sebenar macam mana, dia orang sebut nama Allah macam mana. Sebab itu jadi dilema. Masalah ni jadi dilema apabila penganut agama lain dia menyebutkan nama Allah pada sifat yang benar. Allah yang buat siang malam, disebut tu. Walaupun dia Kristian, disebut benda tu betul. Jadi kalau kita nak katakan secara binari, black and white, dia orang tak boleh langsung, susah. Jadi ini perkara ini kita perlu berhalusi betul-betul supaya kita dapat bahas secara realistik. Kalau kita katakan tak boleh langsung, nak kata tak boleh langsung, sedangkan benda tu baru banyak yang kita dah terbuat baru lama, dan dah membudaya pun dalam kalangan kita. Tapi apa yang boleh kita buat? Sebab itu bila Zakir Naik datang ke Malaysia kan, saya suka sebab dia mendedahkan perbandingan agama, ilmu perbandingan agama. Sebab ilmu itu ilmu yang perlu dimasyarakatkan sebenarnya. Ilmu yang perlu dimasyarakatkan. Dan dia tak masuk dalam kategori mengejek agama, menghina agama, tapi diwacanakan agama itu. Tapi dia pula orang kata macam-macam kan, sesama agamawan pun dengki dengan dia. Ini masalah kita juga. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan isu kalimah Allah yang mesti ada inisiatif yang boleh kita buat sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri. Antaranya tadi apa? Bila dah ada cabaran macam ni, kita sendiri kena faham perbahasan teologi agama, perbandingan agama, supaya kita tak 100% menyalahkan musuh. Dia orang pun itu kerja dia orang, kerja kita apa?
Kerja dia orang tu memanglah dia orang nak ambil peluang, tapi kerja kita ni itu masalah orang Islam dalam banyak perkara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam.